Fatihah dan doa lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin rabbal alamin. Okey, so boleh nampak cikgu present ni? Boleh. Nampak cikgu present? Okey, kita teruskan. Okey, seperti mana yang kita dah belajar semalam, tajuk pembuatan keputusan. Okey, semalam kita dah bincang alat yang pertama alat kuantitatif bahawa alat kuantitatif kita ada dua. Okey, satu yang kita bincang semalam statistik statistik deskriptif. Okay, hari ini kita terus sambung kepada alat yang kedua lah. Okay, yang dikenali sebagai alat pokok keputusan Okay, pokok keputusan cikgu dah highlight tu. Okay, lupa nak slideshow. Okay, pokok keputusan so untuk hari ni objektif ataupun hasil pembelajaran sepatutnya pelajar dapat mengaplikasikan lah. Okay, mengaplikasikan alat pembuatan keputusan secara kuantitatif, itu pokok keputusan ni. Masuk mengaplikasi di sini ialah boleh lukis. Boleh lukis pokok keputusan tu. Dan juga boleh menghitung. Dia ada dua perkara. Satu lukis, kedua menghitung ataupun mengira nilai. Sebab tu kita kata alat kuantitatif alat ni melibatkan angka ataupun nombor. Jadi data kita memang ada angka ataupun nombor. Seperti yang kita bincang dalam tajuk. Ada orang masuk. Yang tak guna MOE dia kena saya approve. Kalau yang guna MOE terus dia yang sekolah punya, yang sekolah bagi MOE dia 5 tu. Yang tu tak payah cikgu approve, dia masuk je terus. Okey, kita sambung Okey, seperti mana yang kita bincang dalam tajuk statistik pun. Okey, kalau tengok data kita dalam bentuk angka kan. Bentuk angka, nombor. Jadi untuk kita buat keputusan, kita gunakan data tadi, bentuk nombor ataupun angka tadi untuk kita nilai lah untuk dapatkan keputusan yang paling tepat ataupun paling baik lah. Okey, jadi hari ni kita akan terus sambung kepada pokok keputusan. Okey, sebelum ni siapa pernah jumpa, pernah belajar ataupun pernah tengok pokok keputusan ni? Okay, awak belajar dalam subjek lain ke ada tak? Macam statistik tu dah belajar masa SPM, matematik. Untuk pokok keputusan ni pernah tak? Halo kelas? Tak ada, cikgu. Tak ada, okey tak ada, tak apa Okey, sebelum cikgu teruskan. Okey, sekejap sebelum cikgu teruskan. Dengar cikgu nak bagi, nak kata nak membebel, taklah membebel lah, tapi nak bagi peringatan lah ataupun soft reminder lah. Okey, setiap kali cikgu ataupun guru bagi makluman ke, bagi arahan ke, minta awak ni lah dalam grup WhatsApp, grup Telegram ataupun dalam kelas kita ni, okey, cikgu harap awak respon lah. Kata tak adalah cikgu tu macam cakap seorang. Dalam grup pun sama. Tak kira lah cikgu fikir awak ke ataupun mana-mana guru lah. Tanya korangnya macam ada setengah memang. Yang saya tengok yang saya bagi reward 2 orang ni memang dia alhamdulillah dia itu yang sikap adab belajar tu. Maknanya dia ada respon. Bukan susah pun awak nak type. Okey, terima kasih. Nanti cikgu dah share video ke apa. Just thank you. Bukan susah pun, dua huruf saja. Siapa dia baru masuk Okey. Izzah. Okey, awak type 2 huruf sahaja. Ataupun kalau tak nak huruf pun emoji buat tangan ke, ataupun type thank you ataupun noted, note. Okey, maklum. Mana awak ada respon lah. Mari kita baca komunikasi kan, mesti nak hala.
Kan? Benda tu walaupun simple tapi itu mencerminkan atau bermulanya untuk awak jadi seorang pelajar yang cemerlang lah, daripada benda yang kecil sampailah ke benda yang lebih besar lagi lah. Okey, jelas ni, faham ni kelas? Faham cikgu. Mana cikgu? Faham tak? Baik Haki okey. Najmi tak masuk lagi. Ingat ni dalam grup PTE ke, just awak reply je, just cakap thank you ke, okey maklum, tu je. Mana adalah nampak awak punya kerjasama kan. Okey. Kan cikgu nak bebel tapi nak ingatkan sikap kita sebagai pelajar, itu tanda awak hormat cikgu jugalah, hadap belajar kan. Okey, kita pergi kepada pokok keputusan seperti mana yang cakap tadi. Okey, kita masih menggunakan alat ni sebagai alat kuantitatif lah. Jadi dia satu model matematik sebenarnya. Sebab apa kita panggil pokok sebab kalau kita nak kaitkan, ada lagi yang baru masuk ni. Gangguan lah pula yang baru masuk lambat ni. Nak kena admit. Okay, harap jangan masuk lambat nanti mengganggu lah pula. Okay. Jadi pokok lepas ni siapa tak masuk lambat cikgu tak bagi dah. Okay, setelah ni kenapa dipanggil pokok? Sebab nanti bila awak tengok dia punya rupa ataupun bentuk dia ibarat macam pokok lah. Kalau tengok pokok ada dahan kan, ada cabang besar dan ada ranting-ranting kecil. Ini yang kita nak transform. Data yang kita ada tu kita nak olah, kita nak tukar ke dalam bentuk gambar rajah ataupun model ni, model matematik ni. Dia macam kita tengok nanti nantilah macam pokok lah. Okay. Jadi apa yang kita nak tunjukkan dalam gambar rajah tu, dalam model tu ialah jangkaan pulangan dan juga kebarangkalian. Okey, awak tak payah pening-pening soalan akan bagi. Soalan akan bagi apa masalah dalam syarikat tu. Okey, apa dia punya jangkaan pulangan. Kita ada dua lah jangkaan pulangan ni. Pertamanya dalam keadaan ekonomi berkembang dan ekonomi meleset. Dan kita akan bagi dalam soalan juga akan bagi alternatif. Okay, masih ingat lagi proses pembuatan keputusan? Syafiqah, proses pembuatan keputusan masih ingat lagi? Syafiqah? Ya, Syafiqah. Syafiqah ada kan dalam ni? Zarif? Zarif? Ya. Ingat lagi proses pembuatan keputusan? Proses pembuatan keputusan. Mengenal pasti masalah. Okey. Mengutip data. Okey. Menganalisis data. Okey. Menjana alternatif. Okey. Kemudian menilai alternatif dan memilih alternatif. Memilih. Okey. Jadi yang step proses yang Zarif sebut tadi, menjana alternatif. Okey, dalam pokok ni kita akan tunjukkan berapa alternatif yang kita jana tu. Jadi di sini kita akan convertkan tukarkan kita tunjukkan alternatif yang kita ada tu dalam bentuk pokok keputusan ni lah. Okey, untuk alternatif tahu tak perlu fikirlah, biasanya soalan akan bagi ni menunjukkan pilihan. Pilihan ni akan dibagi dalam soalan. Ni pilihan ya. Pilihan ni dia akan bagi dalam soalan. Awak jangan risaulah, dia akan bagi. Okay, menunjukkan pilihan. Nanti kita ada beberapa pilihan lah. Okay, pilihan kita ada alternatif ni pilihan ni. Pilihan ni yang kata alternatif tadi Okay. So sini kita akan tunjukkan Jadi pengurus akan memilih membuat pilihan yang membawa jangkaan pulangan terbaik. Kita akan pilih jangkaan pulangan terbaik berdasarkan analisis pokok keputusan. Okey, cikgu tak apa, mungkin awak blur lagi, tak apa, kita akan tengok apa rupa dia macam mana, cara nak buat dia macam mana dan bagaimana kita buat keputusan dari pengiraan kita tadi, pengiraan pokok keputusan tadi. Ada siapa lagi ni yang baru masuk ni?
Teknik slow Najmi tak boleh masuk. Aduh, tadi masuk dah. Okey, setakat ni okey, cikgu teruskan Okey, cikgu. Cikgu, Okey. Najmi lag aku. Ha? Najmi live dah. Dia kata line slow. Tak apa. Nanti tengok yang rakaman. Cikgu rakam ni. Okey, seterusnya kita tengok kelemahan dan juga kebaikan. Ini soalan pun mungkin akan tanya juga ni. Kelebihan dan kelemahan ni. Biasa dia akan tanya juga. Okey, seperti yang cikgu cakap awal-awal tadi, pokok keputusan ni kita guna angka. Kita guna angka ataupun alat kuantitatif tadi kan. Jadi pertama pilihan dibuat secara logik. Logik lah sebab kita guna angka. Berbeza nanti kalau kita bincang tajuk kualitatif nanti, kita guna benda yang subjektif, pengalaman, pendapat, tapi ni angka. So angka logik lah kalau angka tu, katalah markah, angka tu nilai markah. Markah tu kalau 50 lah. Kalau ataupun angka jualan, kita tak boleh nak manipulasi dah. Angka jualan tu kalau jualan Januari memang adalah jumlah dia berapa, dah tetap logik dah. Okey, yang kedua potensi pilihan dan keputusan dibuat dalam masa yang sama. Jadi kita ada pilihan dan kita ada keputusan dalam masa yang sama. Okey, kebarangkalian dan seperti yang cikgu tadi, dia ada kebarangkalian. Kebarangkalian dah jangan risau Cikgu soalan akan bagi dan kebarangkalian ni biasanya sama dengan satu. Sama dengan satu, kita akan tengok nanti. Okey, kemudian kita dapat menentukan kos dan jangkaan pulangan. Okey, mudah difahami dan hasil yang jelas. Jelaslah sebab kita guna angka ataupun nombor. Okey, kelemahan kebarangkalian. Seperti cakap tadi, kebarangkalian ni dia ada kebarangkalian ni satu anggaran sajalah. Dan mungkinlah ada kesilapan lah di situ. Okey, yang kedua, kebergantungan kepada data kuantitatif. Kita hanya bergantung kepada nombor. Kuantitatif nombor menyebabkan aspek kualitatif tidak diambil kira. Macam aspek kualitatif ni cikgu cakap tadi lah. Pengalaman awak, pendapat awak tak ambil kira. Ataupun nak punya gerak hati ataupun nak punya ni lah tak ambil kira. Kreativiti semua tak ambil kira. Dia hanya ambil kira data, angka ataupun data berbentuk kuantitatif ni. Okey, kaedah ini tidak mengurangkan risiko keputusan. Dia tidak mengurangkan risiko. Dia cuma hanya membantu mengambil kira risiko saja. Risiko tetap tak boleh dikurangkan, cuma diambil kira sajalah. Okey, ini kena tahu jugalah kelebihan dan kelemahan ni sebab soalan pun mungkin akan tanya ni, kelebihan dan kelemahan ni. Okey, kita teruskan. Okey, kita bagi contoh Okey, ini situasi dia. Contoh dia, soalan akan bagi, awak jangan risau. Dia akan bagi apa pilihan ataupun yang kita cakap alternatif tu. Pilihan. Dan dia akan bagi ni, kebarangkalian dia akan bagi. Okey, kebarangkalian dia akan bagi Okey, kebarangkalian pun dia akan bagi. Kita baca Stomach Cafe merupakan sebuah syarikat yang mempunyai 80 cawangan restoran makanan segera di seluruh Malaysia. Syarikat ini mempunyai dua pilihan. Ini pilihan ni alternatif. Yang kita dah sebut dalam tajuk proses hari tu kan. Proses kita ada alternatif, menjana alternatif. Kita dah bincang dalam proses hari tu. Iaitu menjana alternatif. Ini pilihan ni. Pilihan ni lah yang kita nak pilih. Okey. So pilihan pertama, dia punya isu lah nak meningkatkan jualan. Okay, pilihan pertama melancarkan kad loyalty. Okay, pilihan kedua untuk kita memberi potongan harga. So ada berapa pilihan kat sini? Zarif, ada berapa pilihan kat sini? Hasnita? 2. Okay, ada 2 ni yang kita panggil alternatif, ada 2 ni. Alternatif mungkin ada 2 ataupun 3. Kita cakap kan alternatif ni pilihan. Dia tak ada satu. Kalau satu tak ada pilihan lah pula. Kita dah belajar sebelum ni kan alternatif ni biasa 2 ataupun 3. Dan memang dia akan bagi dalam soalan. Jangan risau. So dalam soalan ni, dalam contoh ni ada 2. Pertama kad loyalty, kad kesetiaan lah. Kad yang kita biasa kan. Kalau cari kad tu ada kad kan. Kad macam awak ada Nirwana ke Jaya kan ada kad kan.
Okey, atau memberi potongan harga. Okey, dibagi jadual. Jadual ada jangkaan ni, ada 2 jangkaan. Hasil jangkaan, hasil jualan dia ya. Okey, ni jangkaan ni. Nilai ni. Nilai ni dia bagi ni, soalan bagi. Okey, dan kos pelaksanaan kos pelaksanaan. Di sini ada kos pelaksanaan. Ada soalan dia tak ada kos pelaksanaan. Okey, kalau kos pelaksanaan ni kita akan tolak nanti, tak apa, kita akan tengok. Ini bentuknya, dia akan bagi ni. Maklumat-maklumat dia akan bagi. Tugas kita hanya nanti kita akan transform, tukar ke dalam bentuk pokok keputusan. Okey, kita akan tengok nanti Okey, ni maklumat dia ni. Okey, macam cikgu cakap tadi, kebarangkalian ni memang dia akan sama satu. Nampak ni? 0.6, 0.4. Satu kan? Ataupun kalau ini, kalau bentuk peratus, 60%, 40%. Dia akan sama dengan 100% ataupun satu lah. Okay, sama dengan satu. Yang ni pun sama. 0.8 untuk potongan harga ni. Okay, untuk potongan harga ni, 0.8, 0.2. Dia akan sama dengan satu. Okay, kalau 0.5, satu lagi berapa? 0.5. Kalau 0.5, 0.5. Kalau 0.7? 0.3. Okay, memang dia akan sama satu. Mungkin soalan dia akan bagi salah satu. Tapi biasa dia bagi dua macam ni lah, cukup. 0.6, mungkin satu lagi 0.4. Okey, ini maklumat dia. Kita akan pergi kepada langkah untuk melukis pokok keputusan lah. Okey, kita tengok langkah pertama, kita kena buat kotak. Ni kena lukis kotak. Kotak ni kalau awak buat pada kertas awak, lebih kurang 1 inci lah. Since awak muat nak tulis ni, keputusan yang perlu dibuat. Kita dalam kes tadi, keputusan kita nak apa tadi? Keputusan kita nak apa tadi? Meningkatkan jualan kan? Okey, kita akan tulis nanti. Ini cikgu buat secara umum je ni dulu. Okey, kotak bermula dari kiri bermula dari kiri. Awak lukis kotak tu belah kiri. Kotak awak lukis belah kiri. Awak tulis itu dalam ni keputusan yang perlu dibuat. Tapi kita akan tulis nanti keputusan apa. Ini sebagai penerangan awal je ni. Okey, kemudian kita akan lukis anak panah. Okey, anak panah ada dua lah kalau ada dua alternatif. Anak panah ni ialah pilihan. Pilihan 1, pilihan 2. So tadi kita ada berapa pilihan tadi? 2. 2. 2. Akan cut, kedua potongan harga. So ada 2 anak panah lah. Okey, jelas setakat ni? Jelas. Okey, seterusnya kita akan ini proses ni menjana alternatif Kita tengah pilihan ni alternatif lah. Okey, kemudian kita akan pergi langkah kedua, sambung yang tadi juga. Okey, cuma kita tambah lagi bulat. Bulat ni, apa kata? Yang bulatan ni, kalau awak lukis guna macam ke apa? Awak ada pakai duit ke? Awak boleh, tapi lukis freehand je. Tapi nak comel awak tekap lah. Ni saiz duit 10 sen je. Ataupun saiz duit 5 sen. Jangan besar sangat. Saiz duit 5 sen je. Boleh? Buat bulatan ni Okey. Ni sekejap lagi buat keluar pen kertas salin ni, lukis ni. Boleh start salin dah ni. Okey, langkah ketiga kita akan langkah ketiga pula. Seterusnya setiap pilihan ni kita akan masukkan dia punya jangkaan tadi. Okey, kita ada jangkaan A. Kemudian kita ada jangkaan B tadi kan. Jangkaan A tadi yang kita ekonomi berkembang tadi lah. Kebarangkalian. Dan jangkaan B pun ada kebarangkalian. Okey, sama juga pilihan kedua. Buat bulat macam ni juga. Okey, buat bulat macam ni juga. Jangkaan A, jangkaan B. Ada kebarangkalian juga. Okey, boleh setakat ni? Boleh. Okey. Boleh. Boleh kita teruskan lagi. Ni cikgu masukkan secara umum je ni. Tak tulis apa jangkaan semua Okey, kita tengok yang sebenar ikut soalan kita. Tengok balik soalan kita ni. Okey, kita ada tadi cikgu buat balik. Okey, pertama keputusan yang perlu dibuat ni kotak inilah keputusan untuk meningkatkan jual. Okey, masukkan saja. Pertama melancarkan kad royalty. Ni. Pilihan pertama melancarkan kad royalty masuk sini. Okey, bawah melancarkan kad royalty ada 2 kebarangkalian.
jualan tinggi dan hasil untuk jualan rendah. Okey, teruskan yang jualan tinggi tak apa. Okey, hasil jualan rendah pula. Okey, terus lagi. Boleh setakat ni? Okey, masukkan ke barang kalian. Jualan tinggi 0.6. Jualan rendah 0.4. Ini masih bawah kad royalty yang ni. Okey. So kita ambil je nilai dia ni, 1 juta ni masuk sini. Kemudian jualan rendah 750,000. Okey. Okey, dua nilai ni kita akan darab. Dua nilai ni kita akan darab. Okey, nampak kita darab ni. Yang ni pun sama. Kebarang kalian untuk hasil jualan rendah pun kita darab juga. So 0.4 darab apa? 0.4 darab apa? 750,000. Okey, so 0.4 darab 750,000. Okey. Ini ya. Gambar rajah kita lengkap lah ni untuk pilihan pertama melancarkan kad loyalty. Okey, kita ada satu lagi yang nak pandang macam kita buat tadi. Untuk pilihan kedua, kita tulis sini potongan harga. Tulis ni potongan harga ni. Masuk yang ni pula. Yang ni pula. Okey, buat bulatan juga. Okey, so buat dua anak panah juga. Untuk jualan tinggi dengan jualan rendah. Okey, kebarang kalian yang ni 0.8 0.8 dengan 0.2. Tak sama. Yang ni 0.6, 0.4. Yang ni 0.8, 0.2. Okey, masukkan saja. Okey, yang ni 800,000. Ni 500,000. Yang ni tunggu dulu. Kos pelaksanaan ni kemudian. Kita akan tolak kejap lagi. Okey, 0.8 darab 800,000. 0.2 darab. Okey, ni darab Ini darab. Okey, sampai situ. Lengkaplah kita punya pokok keputusan. Nampak tak? Macam pokok. Ini macam batang besar dia. Ini cabang. Okey, ni ranting dia. Jelas di sini? Jelas. Dia lukis. Cikgu, Ya. dekat bulatan tau. Cikgu, kini dalam tak itu tulis apa? Kita tulis tu je Dalam lah. ni kosong je. Ada panggil note. Yang ni dia panggil note. Istilah dia note. N-O-D. Note dia bukan apa-apalah. Tak ada tulis. Dalam ni kena tulis. Dalam ni kena tulis meningkatkan jualan lah. Meningkatkan jualan Okay, ni baru lukis kita belum kira lagi ni. Ni kita tunjuk ringkasannya ni 0.6 darab ni. Nak kira ada cara lagi. Cara lagi yang ni dua ni kita tambah apa kita tunjuk lagi. Okay, dah jelas ni Jelas. Okay, kita tunjuk pengiraan dia. Pengiraan ni kita menilai ni. Yang mengira-mengira ni kita nilai ni. Yang kita kaitkan balik dengan proses tu. Kita nilai alternatif yang kita kira-kira ni kita tengah nilai lah ni. Okay, so kita ambil saja mula. Pilihan pertama melancarkan kad loyalty ni. Cikgu ambil balik semula ni. Okay, pertama yang 0.6 jualan tinggi tadi. Okay, awak dapat 600,000. Okay. So hasil jualan rendah awak dapat 300,000. Okay. So ini nilai jangkaan ni yang penting ni. Jumlah nilai jangkaan yang ni yang hasil jualan tinggi tambah dengan hasil jualan rendah. Ini 600,000 tambah 300,000. Ni dapat 900,000. Okey, kita ada kos pelaksanaan di sini kan? Okey, kos pelaksanaan ni kita akan tolak. Untuk dapat pulangan bersih, jumlah nilai jangkaan, tolak kos pelaksanaan. Kalau soalan tak bagi kos pelaksanaan, tak payah tolak lah. Ini jawapan dia lah. Tapi sebab di sini ada kos pelaksanaan, kita akan tolak. Jadi 900,000 ni tolak 500,000 ni. Itu Okey, so jawapan dia apa kelas? 400,000. Okey. So ini pilihan pertama melancarkan kad loyalty. Nilai pulangan bersih. Nilai ni kita dapat. Okey, ni menilai alternatif tadi.
yang kita nilai alternatif ni lah kerja-kerja yang kita buat dalam proses menilai alternatif ni yang kita dah bincang sebelum ni. Proses kelima menilai alternatif. Ni yang kerja buat kita duk kira-kira ni. Okey. Siapa tak jelas ni boleh tanya. Asnita jelas tak ni? Awak ambil je saya dari pokok tadi. Dari pokok ni kan. Ni yang ni. Awak bawa je ke dalam bentuk pengiraan. Semua ni. Okay, semua ni bawa ke sini. Ni. Jualan tinggi. Dan jualan rendah tadi. Awak tambah. Kena tambah ni. Jumlah nilai jangkaan. Yang ni tambah yang ni. Ni Okey, kemudian dapat nilai. Ni 600 tambah 300,000 dapat 900,000. Okey, kemudian kita jangan lupa kita ada kos pelaksanaan. Kita tolak lah. Kos kan kita kena tolak lah. Pulangan, nak dapat pulangan bersih mesti tolak kos lah. Okey, so 400,000. Okey, boleh? Pertama, boleh melancarkan kad loyalty ni. Kita kena kira macam ni lah. Boleh. Boleh? Boleh. Sambil-sambil tu salin kira. Boleh Baik Haki? Cikgu, pulangan bersih jumlah nilai jangkaan memang ditolak dengan kos pelaksanaan. Dia kena tolak kos. Sebab kita nak bersih kan? Nak bersih kena tolak kos lah. Sebab kos ni yang kita belanja-belanjakan. Tapi tak semua soalan bagi kos ni. Kalau tak bagi tak payah terus ambil yang ni lah. Nampak? Tapi baca molek. Kalau ada kos kena tolak kos. Sebab nanti cikgu akan bagi contoh soalan yang tak ada kos pula lepas ni. Boleh Okey cikgu. Okey. Okey, cikgu nak awak buat untuk potongan harga pula. Cikgu nak awak buat untuk potongan harga pula. Okey, buat untuk potongan harga pula. Cikgu nak tengok apa jawapan dia. Sama je macam tadi, awak ambil je daripada pokok ni. Ambil je daripada pokok ni. Ambil yang ni 0.8 darab 800. Tulis macam tadi jugalah. Tajuk dia potongan harga. Okey, 0.2 darab 500,000. Okey, untuk ni maklumat dia untuk potongan harga. Buat macam ni je. Potongan harga 0.8 darab 800,000 tambah ni dah ada ni. Okay, buat sendiri je, nak buat sendiri dulu. Apa jawapan dia? Buat macam ni juga cuma angka je tukar. Macam ni juga. 6.200.000 ke cikgu? Yang mana? Yang ni 800,000, 0.8 darab 800,000. Ni 0.8 640,000. 0.8 640,000 bukan 6 juta. Okey. Okey, macam ni bentuk sama je, cuma angka je berubah. Tadi 0.8, sekarang ni tadi 0.6, sekarang ni 0.8 ni. Ni maklumat dia. RM440,000. Okey. Lagi orang lain dapat tak? Syahira dapat tak? Farisha dapat tak? Dapat cikgu. Okey, tengok Okey, 680 0.8 ni.
Okay, 0.8 awak darat dengan ekonomi tinggi lah. Partner dia ada dah. 0.2 darat dengan 500,000 ni. Okey, sudah dapat ni. Okey, seterusnya nilai pulangan yang ni kita tambah. 400,000 ni tambah dengan 100,000 Yang ni tambah. So 740. So kita ada kos pelaksanaan di sini. Kos pelaksanaan ni jangan lupalah. 300,000 ni tolak sini Okey, jadi 740 tolak 300,000, 440,000. Okey, kita banding tadi. Ni nak buat memilih ni, nak milih yang mana satu. Okey, kalau ikut logik awak akan pilih yang pulangan rendah ke pulangan tinggi. Ni menilai alternatif lah. Tengah kira, tengah hitung ni kita menilai alternatif. Okey, kalau ikut biasanya awak nak pilih hak tinggi ke rendah pulangan? Ikut common sense awak pilih hak tinggi ke pilih rendah? Tinggi. Okay, of course awak pilih yang tinggi. Jadi langkah terakhir memilih apa keputusan pengurus. Okey, pengurus akan pilih yang tinggi. Okey, tengok balik. Pilihan pertama tadi melancarkan kad loyalty 400,000. Jawapan kita dapat tadi lah. Kedua, potongan harga 440,000. So of course, kita dapati pilihan kedua iaitu melancarkan memberi potongan harga menghasilkan jangkaan pulangan yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi So kita sebagai pengurus kita akan pilih yang tinggilah iaitu memilih pilihan kedua iaitu memberi potongan harga. Ini langkah ni kita pergi dah langkah ke-6 lah. Memilih alternatif. Saya akan pilih pilihan yang memberi pulangan yang lebih tinggi. Hasil dari pengiraan. Kita duduk kira-kira tadi ni ialah menilai. Masa mengira ni menilai alternatif. Kira tambah. Kiraan tak susah Hanya darab hasil ni kita tambah. Ni darab tambah sahaja. Kalau ada jangkaan kos ni, ada kos kena tolak dengan kos. Kalau tak ada, tak apa. Okey, kita ulang balik. Daripada lukis tu. Okey, lukis kita mula dengan ni, pilihan. Masuk saja, transform, pindah saja. Pindah saja. Kalau ada 3 pilihan, 3 lah cabang dia. Okey, kira saja. Cikgu pergi laju sebab dah tadi. Okey, keputusan ialah memilih yang tinggi. Okey, jelas setakat ni? Jelas? Jelas. Okey, kita tengok satu lagi soalan. Ni kita lama dah duk target soalan ni. Mungkin tak tahulah tahun ni keluar ke. Sebab statistik dah 2 kali keluar kira. Pokok ni tak keluar lagi. Mungkin tahun ni dia tumbuh pokok ni. Nak tak ni kalau dia tumbuh? Hello? Nak. Senang je kan? Transform. Dia awak jangan risau. Jangan risau, maklumat pilihan semua dibagi. Jangkaan semua dibagi. Cuma awak kena hati-hati jangan tertukar je. Jangan tertukar je pilihan ni berapa kebarangkalian dia. Ekonomi berkembang berapa, ekonomi melesik berapa ataupun jualan rendah, jualan merosot. Okey, kita tengok salah contoh lagi. Okey ni syarikat bercadang untuk mengembangkan perniagaan. So dia punya keputusan lah untuk mengembangkan perniagaan Okey, ada 2 pilihan. 3 lah, 3. Ni tak buat apa-apa ni kena buat juga. Tak buat apa-apa pun kena buat juga dekat pokok kita nanti. Okey, membuka 1 cawangan di Johor. Cawangan ni salah eja Membuka 1 cawangan. Okey, ni ekonomi meningkat. Tadi kita pilihan kita, kebarangkalian kita ada jualan meningkat. Dia boleh guna ekonomi meningkat ataupun jualan meningkat. Ekonomi merosot. Ni kebarangkalian ni. Tengok kebarangkalian ni 0.6, 0.4. Nampak?
Okey, ini maklumat dia. So, lukis gambar rajah pokok keputusan macam kita buat tadilah dan hitungkan. Okey? Boleh soalan ni? Okey, cuma cikgu nak ingatkan untuk ekonomi melesek ni ataupun ekonomi merosot ni, ni ramai pelajar careless. Kita diberi tanda, tengok tanda apa tu kelas? Tanda negatif depan. Tanda negatif depan ataupun istilah dia mungkin ekonomi merosot ni dia mengalami rugi, negatif ni. Negatif negatif belaka ni. Ni kena ambil kira masa buat dalam pengiraan nanti kena ambil kira tanda negatif ni. So, ni negatif ni mungkin rugilah. Mungkin rugi ya. Mungkin rugi. Okey. Okey, jangan lupalah negatif tu mungkin rugi Okey, so kita tengok. Pertama lukis. Sambil-sambil awak buat sekali Boleh? Boleh cikgu. Buat sekali. Jangan tengok saja, buat sekali. Okey, kita buat mula dengan ni gambar rajah ni. Okey, mengembangkan perniagaan. Nampak kita tulis dalam kotak ni. Kita punya keputusan kita nak buat ni, mengembangkan perniagaan. So kotak kita tulis. Mengembangkan perniagaan. Okey, kemudian lukis apa? Lukis apa pula? Kelas, lukis apa pula? Apa kotak? Okey, bulatan tu. Anak panah dulu. Kan? Ya, cikgu. Anak panah ni, alternatif pertama ni. Membuka satu cawangan di Johor ni. Okey. Okey, kita settlekan dulu. Kita settlekan buka cawangan di Johor dulu. Okey, so sama tadi kita bawa ekonomi meningkat dengan ekonomi merosot. Okey, so kebarangkalian ekonomi meningkat 0.6. Kebarangkalian ekonomi merosot 0.4 ni. Okey, untuk yang ekonomi meningkat 45,000. Ni bawa je sini. Ekonomi melesek negatif jangan lupa negatif. Okey, so ambil yang tadi macam kita buat contoh pertama tadi 0.6 kena darab dengan 45,000 lah. Okey. Okey. Boleh setakat ni? Boleh, cikgu. Boleh buat sama tak? Sama tak? Okey, kemudian buat apa pula? Ranting ataupun anak panah kedua. Iaitu pilihan kedua membuka dua cawangan ni. Di Johor dan Kelantan. Membuka dua cawangan. Tulis kat sini. Dia ada dua cara. Cara pertama cikgu buat ni kita tulis kat ranting. Lepas ni kita guna cara kedua kita tak perlu tulis. Kita buat petunjuk. Tak apa. Kita tunggu lepas ni. Kita buat yang biasa dulu. Tulis kat ranting ni. Okay, sama juga bawa yang tadi 0.6 juga untuk ekonomi berkembang dan 0.6 juga 0.4 untuk ekonomi melesek. Ni ekonomi meningkat dengan ekonomi merosot tu. Okey, boleh setakat ni? Boleh. Siapa tak sempat bagi tahu Kita terus lagi. Untuk tak buat apa-apa pun ada nilai juga Ada nilai juga ni. 3,000 dengan 15,000. Okey, untuk ekonomi meningkat 15,000, ekonomi melesek negatif 3,000. Okey. Okey, lengkaplah gambar rajah pokok keputusan kita. Okey, boleh tak? Boleh, cikgu.
Okey. Kita teruskan lagi kepada pengiraan. Pengiraan ambil yang ni. Ambil yang ni. Yang ni kena tambah lah ni. Ekonomi meningkat tambah dengan ekonomi merosot. Yang ni pun sama. Dua ni kena tambah juga nanti. Okey, yang ni pun sama juga. Tunjuk je dekat pengiraan ya. Okey, tengok kat pengiraan. Cuma sini ada kelainan sikit sebab ini negatif. Okey, kita ambil pilihan pertama. Membuka satu cawangan di Johor Bahru. Di Johor. Okey, 0.6. Untuk ekonomi meningkat darab 45,000. Yang tadilah. Dari pokok ni. 0.6 darab 45,000. Okey, dapat 27,000. Soalan ni tak ada kos Tak ada kos, kita terus dapatlah jawapan dia. Tak perlu tolak-tolak kos lah. Okey, cuma yang ekonomi ekonomi merosot ni. Apa ni? 15,000 ni negatif. Jadi 0.4 darab negatif 15,000 dapat negatif 6,000. Nampak tu? Ni yang careless ni. Kalau tak ada negatif ni lain jawapan dia. Jadi 27,000 ni. Okey, 27,000 tu. Awak kena tolak. Tambah tolak jadi tolak. Okey, dari 27,000 tolak 6,000, 21,000. Dapat ni? Dapat ni? Pak. Kenapa tolak ni negatif ni lah? Sebab awak darab negatif. 0.4 darab negatif 15,000, negatif 6,000. Cakap tadi negatif ni sebab rugi lah. Sebab ekonomi merosot biasanya rugi. Dia ada juga positif. Tak semuanya ekonomi merosot ni negatif. Cuma tengok bergantung pada soalan lah. Okay. So kalau dapat kita pergi kepada pilihan kedua. Sama juga. Salin balik pilihan kedua. Membuka dua cawangan. 0.6 darab 80,000. Tadilah daripada pokok. Sebab tu senang kita dah ada pokok. Kita pindah saja. Okey. Tu tambah. Ekonomi merosot 0.4 darab negatif tu darab negatif ni. Jadi negatif 14,000. Okey. Okey, jadi tolaklah 48,000 ni. Okey, 48,000 tambah tolak jadi tolak lah. Jadi berapa jawapan dia? Okey, 34,000 Boleh semua? Kira sekali juga. Dapat tak? Kira sekali. Takut cikgu salah kira ke? Najwa? Atirah Najwa? Ada tak dalam ni Atirah Najwa? Ya cikgu, sakitan tak ni? Pula. Baik hati. Apa cikgu? Baik. Dapat dah ni? Ikut ni. Dapat ke? Okay, Dapat. Dapat 34,000. Zarif dapat 34,000. Dapat. Okey, cuba tak buat apa-apa pula. Jangan awak tak buat apa-apa pula. Awak kena kira juga. Pilihan ketiga kena buat juga 0.6 darab 15,000. Laju je. Okey. Darab dengan negatif 3,000. Jadi negatif 1,200. Tambah tolak jadi tolak lah. Okey. So berapa nilai dia? 7,800. Semua dapat? Senang je. Darab kemudian tambah. Boleh? Boleh. Okey, jadi nak tengok lebih senang, kita kumpul semua tadi. Kita kumpul semua 3 pilihan tadi. Apa keputusan yang perlu dibuat, kita kumpul semua sekali. Okey. Pilihan pertama buka cawangan. Kita ambil balik jawapan kita tadi. Jawapan yang kita dah kira tadi lah. 21,000. Pilihan kedua 34,000.
Pilihan ketiga 7,800. Okey, cek balik betul tak? Pilihan pertama tadi 21,000 ni. Pilihan kedua 34,000. 4,000. Pilihan ketiga tak buat apa-apa 7,800. Okey, so kita pastinya akan pilih yang mana? 2. Okey, jawapan dia awak betul ayat macam ni je. Kita dapati, buat ayat gini je. Kita dapati pilihan 2. Ini pilihan 2 ni. Pilihan 2 iaitu membuka 2 cawangan di Johor dan Kelantan. Mempunyai jangkaan pulangan yang paling tinggi. Inilah kita cakap je ayat kita ni. Ni kita dalam step memilih ni. Step kita ni memilih alternatif ni. Ni memilih alternatif ni. Okey, berbanding dengan pilihan 1 dan pilihan 3. Tak cakap tak apalah. Nak cakap pun tak apa. Pilihan 1 ni berapa? 21,000. Pilihan 3 hanya 7,800. Jadi oleh itu pengurus perlu memilih pilihan 2 iaitu membuka 2 cawangan di Johor dan di Kelantan. Dipilih pilihan yang memberi pulangan ataupun jangkaan pulangan yang paling tinggi. Okey, kat sini kita tak perlu tolak kos pelaksanaan sebab dalam soalan tak dibagi. So awak tak perlu tolak lah. Macam contoh cikgu bagi tadi, dia tengok pada kesesuaian soalan lah. Tapi biasa untuk lebih ni kita ada kos lah. Sebab biasa setiap apa yang kita buat mesti ada kos kan. Ni mungkin ni dah ambil kira kos lah ni. Okey, boleh? Boleh ni? Boleh cikgu. Tak susah pun, senang je. Okey, kalau tengok balik alat kita ni. Berapa orang ada dalam ni? 12. Siapa tak ada? Najmin tadi keluar tak? Internet slow aku. Siapa Najmin? Tak apa, tengok rakam lagi. Okey, so memilih cawangan yang alternatif yang paling tinggi lah. Okey, kita tengok soalan ni awak boleh buat kita tengok lagi. Okey, ni cikgu pergi laju nanti awak review tengok balik lah dekat slide ni. Dekat rakaman ke nanti. Okey, kita tengok ni maklumat dia bagi ni. Jangan risau dia bagi. Kerana keadaan ni ada 3. Membesarkan kilang, membina kilang baru, tak buat apa-apa. Kebarangkalian 0.6, 0.4 ni dia bagi. Seperti cikgu cakap tadi lah, kalau dia bagi salah satu, dia bagi 0.7, sedia maklum. Satu lagi 0.3 lah. Okay, so ini untuk kita memenuhi permintaan yang besar, pengurus syarikat diarahkan untuk membuat keputusan sama ada hendak membesarkan kilang sedia ada atau membina lagi satu kilang baru. Okay. So kita teruskan juga tadi. Okay, cuma cikgu nak tunjuk sini cara kita melukis tu kita boleh buat pilihan untuk nak buat petunjuk je. Kita boleh buat kotak petunjuk kat bawah ni. Tak perlu tulis panjang kat atas ni lah. A ni untuk membesarkan kilang. B ni kita akan buat kilang baru. C tak buat apa-apa. Anak panah sama macam tadi jugalah. Cuma dia letak sebagai petunjuk. Sama je dengan tadi. 2 anak panah ekonomi meningkat, berkembang. Ekonomi melosot 0.4. Okey, bawa je 6 juta ni. Yang ni untuk ekonomi Malaysia 500,000. Bawa je. 0.6 darab 600,000, 0.4 darab 500,000. Sama je. Tengok je sama je. Cuma nak tunjuk kelainannya kita pakai petunjuk ni. Kita pakai petunjuk ni. Itu je beza. Boleh pilih mana-mana. Pakai petunjuk macam ni pun boleh. Pakai petunjuk ni A. Cuma ada kotak dia lah. Kena adalah kotak ni. Faham tak? Cikgu. Tu Ya. 600. Ya. Tu 600,000 ke 6 juta? 6 juta. 6 juta. Yang lain 100,000. Yang ni yang 7 ni pun 7 juta. 2 juta. Yang Malaysia ni 100,000. Oh, Boleh? okey cikgu.
Okey, satu lagi yang bezanya, cikgu nak nampak kepelbagaian soalan lah. Yang ekonomi meleset kalau soalan tadi dia negatif. Dia tak semestinya negatif. Dalam keadaan ekonomi meleset pun mungkin kita dapat juga pulangan. Cuma kita tengok beza kan. Yang ni 6 juta banyak, yang ni hanya 500,000 saja. Dia tak rugilah tapi sikit saja. Tapi kalau soalan tadi negatif, maknanya rugi terus. Okey. Ni kena perhati ni. Yang meleset ni ramai yang careless. Ekonomi meleset ataupun ekonomi merosot ni sama ada negatif ataupun apa kata tadi ni yang positif ni. Dia negatif tu mungkin dia letak depan lah ataupun dia cover dalam ayat rugi. Kalau rugi tu kena sedia maklum ada negatif. Tapi yang ni memberi pulangan juga. Tapi tak banyak lah, memang jauh beza. Kalau yang ekonomi berkembang ni juta-juta, yang ni hanya 200,000 saja, 300,000 saja, 500,000 sajalah. Okay, so lengkap Ayat ekonomi berkembang ni pun awak boleh buat simbol juga. Tapi kalau tu tak panjang, boleh tulis je macam ni Ekonomi berkembang meningkat ataupun ekonomi merosot ni. Bulat ni memang kena tetap lah. Ini saiz kecil je. Ibarat duit 5 sen je. Awak kalau nak lukis dekat kertas awak tu. Boleh buat freehand je. Tak payah tekak-tekak. Freehand je. Garisan ni pun kalau periksa tak perlulah nak pakai pembaris beria. Awak ni biasanya lambat ambil masa. Cari pembaris dulu kat mana. Belek-belek. Lepas tu pegang pembaris tu nak cari pembaris lah mana dah. Lepas tu nak letak lambat. Terus je dengan guna freehand gini je. Yang ni tak ada kotak pun tak apa ni bila awak buat dalam tu. Tulis je keberangkalian 0.6. Terus tulis macam ni je. Terus tulis macam ni je tak apa. Okay. So cuba kira tu. Kira untuk besar kilang saja cukup dah. Cikgu nak tahu berapa pun kepulangan dia untuk besarkan kilang. 0.6 darab ni tambah yang ni. Kira yang ni je. Nak kira semua pun lagi bagus. Tu slide tu cikgu post tu kat situ. Habis 9.5. Okay, siapa dah dapat? Kita tahu jawapan. 3,400,000. Yang lain? Zarif? Asnita? Izzah? 3,800,000. 3,400,000 kat tu. Okey, kita tengok cikgu tak buat tak buat pengiraan dia. Cikgu tak buat sini. Tapi itulah okey, kalau semua dapat tu, okeylah tu. Okey, yang ni pun sama. 0.6 darab 7 juta. Okey, tambah dengan 0.4 darab 300,000. Yang ni senang, tak ada negatif Yang ni pun sama. Okey, so pilihan mana yang awak akan pilih? Yang kedua. Okey, 4,200,000. Okay, yang kedua 4 juta. 80,000. 0.6 darab 7 juta. Okey, awak dapat 4,200,000. Lepas tu tambah dengan 0.4 darab 300,000. Okey, awak dapat 120,000. Tambah dengan tadi 4,202.
3. Okey, 4,320,000 dah. Ya, Okey, cikgu. itu pilihan kedua. Tak buat apa-apa berapa? 1,280,000. Okey ni untuk buka kilang baru 4, 3, 2, 0. Besarnya dah hai. Okey, pilihan A, pilihan 1, pilihan A tadi. Berapa dia? Pilihan A apa? 3,800. 3,800,000 ya. 3,800,000. Okey, pilihan B. 4,320,000. 4,320,000. Pilihan C lagi sikit lah rasanya. Pilihan C. 1,280,000. Pilihan C. Berapa? 1,280,000. 80,000. 80,000. 1,280,000. Cikgu, slide hilang je. Ha? Slide cikgu Hilang dah? hilang. Hilang dah. Ada? Ada tak? Ada ke? Ada. Okey. Ada dah, cikgu. So kat sini buat ayat je. Cuba Syafin buat ayat Syafin. Syafin buat ayat yang tadi Syafin. Ayat ke cikgu? Ayat pilihan tadi. Pengurus. Kita dapati pilihan 2 Iaitu iaitu membina kilang baru memberi mempunyai jangkaan ulangan. ulangan yang tinggi, Okey, yang paling tinggi iaitu 4 juta. Ni dekat slide. 4,320,000 Okey, berbanding. dengan pilihan 1 dengan pilihan 2. Okey, kalau nak sebut jumlah pun sebutlah. Di mana pilihan 1 hanya 3,800,000 dan pilihan 3 hanya 1,280,000. Okey, jelas? Jelas. Okey, so sini kita balik semula kepada gambar rajah ni. Cikgu rasa semua jelas dah. Cuma hati-hati dengan negatif ni. Kalau ekonomi Malaysia ni kalau ada negatif, macam contoh tadilah, contoh yang kita buat kedua tadi. Okey, dan kebarangkalian ni dia beri, cuma dia kadang dia bagi penuh ataupun dia bagi salah satulah. Ini antara kombinasi kebarangkalian yang biasalah, 0.6, 0.4, 0.8, 0.2 ataupun 0.7, 0.3 lah. Okey, dia mungkin akan bagi bentuk ayat macam ni. Ni. Bentuk ayat macam ni kita kena tukar dalam bentuk, buat table dulu senang. Memang nampak serabut tapi senang je. Sekarang kita baca ni, okey. ABX komputer. Nampak slide ni? Nampak? Okey, ABX komputer bercadang untuk menambahkan cawangan. Jadi menambah cawangan ni dalam apa?
Tulis kat mana ni menambah cawangan ni? Pilihan Mak pertama siapa ayah? Kena buat dalam mana? Dia punya isu ni menambah cawangan ni. Kena Dekat tulis pilihan dalam kotak kan. Dalam kotak menambah cawangan tak? Faham tak ni? Isu dia menambah cawangan dalam kotak ni. Apa tak? Pak yo. Okey. Faktor kejayaan utama pada masa hadapan ialah keadaan ekonomi. Kebarangkalian untuk ekonomi meningkat ialah 30%, ekonomi kekal 50%, ekonomi merosot 20%. Ni kelainan soalan ni. Dekat cabang ekonomi ni, dia akan ada 3. Macam ni ekonomi berkembang dengan ekonomi Malaysia je. Cabang ni ada 3 kat sini. Kita akan tambah lagi 1 cabang kat sini. Okey. Tu beza dia. Nampak tak ni? So berapa kebarangkalian? Itu kelainan. Soalan dia macam-macam pilihan awak ada tengok macam mana. Pilihan kita ada 2. Okey, cuma untuk ekonomi ni ada 3. Kebarangkalian ada 3. Jadi kita akan tambah ni 0.3, 0.5 dengan 0.2. Total semua ni mesti 100% jugalah ataupun 1. Betul tak? 30%, 80%, 20%. Ekonomi meningkat 30, 0.3. Ekonomi kekal 0.5. Ekonomi merosot 0.2. Okey? So dia punya alternatif ialah syarikat mempunyai rancangan untuk menambahkan cawangan sebanyak 5 cawangan. Okey, ini alternatif 1. Cabang pertama. Okey, 2 cawangan. Okey, ini alternatif kedua. Nampak? Dan atau tidak buat apa-apa. Ini alternatif ketiga. Okey, jangkaan pulangan diterima pada masa hadapan untuk membuka 5 cawangan. Okey, 240,000 untuk ekonomi meningkat, 60,000 ekonomi kekal dan kerugian ni ekonomi merosot lah 180,000. Okey, so kerugian kena letak apa ni bila kerugian? Bila ayat kerugian ni? negatif. Jangan lupa bila ayat kerugian ni kena letak negatif. Ekonomi merosot ni negatif. Negatif 180,000. Okey, kalau buka cawangan pula, okey 138,000 ekonomi meningkat, 31,000 ekonomi kekal dan kerugian juga, negatif juga ni. Negatif juga untuk ekonomi merosot. Okey, kalau tak buat apa-apa, 50,000 untuk meningkat, kosong ekonomi kekal dan rugi ataupun negatif ni juga. Okey, kos dia ada kos juga. Kena tolak kos lah ni. Okey, so kita punya cabang ada berapa? Kita buat sama-sama ya. Okey, cabang kita ada berapa? Mula-mula kotak dulu ya. Mula kotak dulu. Kotak ni kita tulis apa yang kotak ni? Mengembangkan perniagaan. Mengembangkan perniagaan. Ada berapa cabang ni? 3 ya. Okey, 3 alternatif ya. 3 anak panah. Cikgu buat separuh je sebab masa nak habis dah. Buat sambung lah. Okey, 3 anak panah. Okey, 3 anak panah. Okey, 3 anak panah ya. Awak cepatlah lukis dengan pen. Ni biar cantum ya, biar cantum. Okey. Okey, cuma yang ni cikgu nak ingatkan yang apa?
Yang ekonomi ni ada 3. Kalau sebelum ni ada 2 kan? Ekonomi ni ada 3. Okay, ekonomi tu ada 3 pula. Ekonomi ada 3. Kalau sebelum ni 2 ada 3. Satu, ekonomi meningkat. Kedua, ekonomi kekal. Ketiga, ekonomi meleset. Merosot. 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 Okey, kebarangkalian dia 0.5, 0 apa? 0.3. Okey, kebarangkalian dia 0.3. 0.3. Lagi? 0.5. Okey, yang kedua 0.5. Satu lagi? 0.2. 0.2. Okey, awak cek balik dia memang cukup 100% ni. Okey, so untuk ekonomi berkembang tadi berapa jumlah dia? Untuk buka cawangan 5 cawangan ni? 240,000. 240,000, 60,000. Dengan kerugian 180,000. Dua 40. Itu lagi? Negatif 180,000. 60,000. Yang kedua 60,000 tak? 60,000. Satu lagi. Ini negatif Negatif 180,000. Negatif 180,000. Negatif 180,000. Okey. So sama je. Yang ni kita 0.3, yang ni darab. Yang ni darab, yang ni pun darab, yang ni darab. Cuma jangan lupa negatif lah. Okey, berapa 0.3 darab 240,000? 72,000. Okey, yang ni 72,000. Okey, tambah dengan 0.5. Dia kena tambah 3 lah ni. 3 kena tambah. Kalau tadi 2 sebab ni ada 3 ekonomi. Kena tambah 3. Baru dapat. Okey, cikgu tak tunjuk semua sekali. Boleh buat lah. Ini sebagai siapkan ni sebagai tugas awak lah. Okey, ni slide dia. Slide ni awak boleh tengok lah dekat cikgu hantar dekat tu. Ni slide ni Boleh Okey, hitung nilai pulangan. Ni kita tolak kos lah. Jangan lupa tolak kos ni. Kos ni 20,000 buka cawangan. 5 cawangan, 2,000 untuk buka cawangan. 2 cawangan. Yang tak buat apa-apa tak kos, tak payah tolak lah. Okey, buka 5 cawangan. Ini buka 2 cawangan. Yang 20,000 kos dia, ni 8,000. Okey, ambil maklumat tu. Ini dekat, ambil gambar telefon pun boleh. Nak buka dalam slide pun boleh. Pulang pada awak lah.
Okey, kalau tak ada apa 9.30 dah kita nak habis dah ni. Pun nak screenshot dah tadi. Cikgu. Ya. Soalan boleh ni tanya memang yang masa masuk lagi? bahagian B je ke? Okey, setakat ni dia tak masuk lagi. Tapi kalau sisa lama pernah masuk, dia masuk bahagian C lah. Kalau kita sekarang ni bahagian B lah. Sebab sesuai dengan markah dia, mungkin dalam 15 markah. Kira saja tu mungkin 7 ataupun 8. Sorry, pokok. Gambar rajah saja tu mungkin 7 ataupun 8. Paling sikit pun 5 markah. Awak buat petak tu 1 markah. Nak panah untuk dia punya pilihan tu, kalau ada 3 pilihan mungkin 3 markah. Kemudian awak tulis ekonomi tu lagi 3 markah, mungkin 6 markah dekat pokok. Mungkin boleh bawa kepada 20 markah. So mungkin bahagian B lah. Tapi kalau bahagian A pun mungkin dia minta awak lakar je pokok. Mungkin 5-6 markah situ sebab bahagian A kita paling banyak 6 markah kan. Minta kita lakarkan gambar rajah pokok keputusan dengan maklumat dia bagi. Apa lakar? Tak payah kira lakar je tadi 6 markah. Itu kesesuaian markah di situlah. Boleh? Boleh cikgu. Cikgu nak print screen untuk buat laporan. Ada soalan? Asnita boleh tak? Boleh, Cikgu. Asnita boleh? Boleh? Okey. Cikgu rekod ni kalau ada apa-apa boleh buka balik lah. Setakat ni boleh buka tak link yang cikgu bagi rekod tu? Boleh. Boleh. Sebab cikgu dah tukar tu, siapa tak pakai MOE pun boleh buka sepatutnya. Okay, so kalau tak ada apa, kita ni dulu. Cikgu rumuskan balik. Untuk tajuk ni awak boleh lukis pokok tadi dari maklumat-maklumat yang dibagi tadi. Yang penting mula dengan kotak. Kemudian kalau ada 3 pilihan, 3 anak panah. Kemudian tanda bulat tu. Kemudian untuk ekonomi. Okay, kalau ada 2 ekonomi, biasa 2 je. Tadi contoh yang ketiga tadi special sikit lah, ada tambah. Okay, kemudian kita buatlah, masukkan barang kalian, kemudian masukkan nilai jangkaan tu. Itu pun dibagi belaka. Kerja awak transform saja, transfer saja. Pindah, kemudian kira. Okey, kira ikut satu-satu. Okey, kalau pilihan pertama kira-kira dapat berapa, semua sekali tadi, 3 pilihan tadi kita banding. Of course kita akan ambil pilihan yang paling memberi pulangan yang paling tinggi lah. Okey, Farisha ada tak ni? Ada cikgu. Nanti orang lain left. Aduh. Tak tidur dah cikgu. Atirah, jangan tidur ya Atirah, Hiza. Okey, terima kasih masuk kelas ni. Okey, cikgu harap inilah insya-Allah kalau ada rezeki keluar soalan ni sebab lama dah kita tunggu ni pokok keputusan ni. Tak susah pun, jangan takut. Dia matematik simple je. Darab tambah saja. Tak susah pun, kalkulator ada, boleh tekan je. Pilihan-pilihan dia beri pun yang biasa, tambah cawangan, tambah bilangan juru jual ke, tu tak payah fikir, dia bagilah soalan. Okey, kalau tak ada apa kita berhenti. Okey, latihan tadi siapkan yang tadi lah. Siapkan yang tadi, apa ni kata, sebab kita tak ada lagi soalan past years. Okey, siapkan yang tadi dan segala contoh yang cikgu bagi 3 tadi, siapkan tulis comel-comel. Boleh tulis comel-comel, ambil gambar macam biasa hantar. Boleh? Okey cikgu. Tulis biar jelas, biar awak faham. Okay, kalau tak ada apa kita stop dulu. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi kelas hari Khamis rasanya. Okay, tapi sebelum tu mungkin kita akan buat macam subjek lain juga. Buat webinar ataupun YouTube melalui YouTube.
mungkin cikgu dengan cikgu sekolah Ibrahim Fikri Cikgu Akram akan kita buat tajuk ni juga pembuatan keputusan. Okey, mungkin bagi awak anda belajar ni sebagai ulang kaji lah, lebih memantapkan lagi lah, mengukuhkan lagi fahaman dan ingatan awak. Okey, harap join jugalah. Walaupun ni dah belajar maknanya anggap sebagai ulang kaji. Okey, mungkin sekolah lain ada yang dah belajar juga ataupun ada yang belum belajar. Kita ambil tajuk pembuatan keputusan juga untuk fasa siri pertama lah. Mungkin lepas ni kita akan teruskan tajuk-tajuk lain lah. Boleh? Ni mungkin esok belum dihebahkan lagi. Mungkin esok lah secara live macam subjek subjek geografi, seni. Geografi itu join tak? Join. Sejarah dia buat Google Meet terhad, tak boleh join, ramai tak boleh join sejarah. Okay, PP insyaAllah kita, hari ni pun ekonomi buat Google Meet 100 je, tak dia terhad. Kita akan buat dengan YouTube lah. Okay, komen ke apa boleh itulah, bagi kerjasama lah. Okay, so kita akhiri dulu kelas kita pagi ni. Okay, sama-sama kita baca wal asri dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye. Bye.